kita membuang masa lagi, marilah kita mendengar bersama dengan Imam Muda Ustaz Nasir kita tentang surah Al-Kahfi ayat ke-67. Saya tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama Ustaz Nasir sekarang. Okey. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meneruskan nikmat ini dan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membanyakkan berselawat kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi majlis pada malam ini dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah dengan izinnya kita dapat bersama kembali untuk bertemu membincangkan surah Al-Kahfi pada ayat 67 insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, seperti biasa kita baca terlebih dahulu, insya-Allah mudah-mudahan dapat keberkatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى
تحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okey, baik, alhamdulillah. Kita teruskan pada perbincangan masuk pada cerita yang kedua di dalam surah Al-Kahfi. Selepas kita menemui kisah yang sempena dengan nama surah ini Al-Kahfi, lalu kita telah masuk pada kisah yang kedua antara Nabi Musa AS beserta dengan orang yang mahu ia pelajari ilmu. Pada kisah ini, pembantu daripada Nabi Musa AS dah tak diceritakan lagi. Sebab pada saat sebelum bertemu dengan guru, yakni Nabi Khidir, yang kita bincangkan hari itu nama Nabi Khidir, tapi para ulama sebahagian tidak menyebutkan sesiapa pun namanya, tapi lebih cenderung bila dikatakan adalah Nabi Khidir AS. Sehingga tidak ada diceritakan lagi pembantu yang membawa bersama dengan Nabi Musa AS. Sebab pada ketika ini dia telah tidak diperlukan untuk dibincangkan pun. Itu. Sehingga perbincangan yang seterusnya ini adalah perbincangan di mana Nabi Musa dan Nabi Khidir telah bertemu, dan pembantu daripada Nabi Musa dah tak diceritakan oleh Allah lagi, sebab yang mahu di-highlightkan di sini adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Okey, pada ayat 67 disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla selepas Nabi Musa AS menerima ataupun telah berjanji untuk menjadi orang yang mematuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh seorang guru, maka Nabi Musa percaya yang ia akan mampu menjalani semua syarat-syarat yang ditentukan. Dan sekali lagi pada ayat 67 ini, seorang guru tadi yang telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang disebut ilmu laduni, yang hasilnya daripada Allah terus ajarkan, sehingga orang-orang yang melihat pada mata kasar sahaja, dia tidak boleh memikirkan perkara-perkara yang di luar daripada kaedah mata. Jadi contohnya, bila kita dapat melihat benda tu, maka kita boleh kata benda tu ada. Bila kita tak nampak benda tu, kita tak percaya dan kita tak yakin. Dan kebiasaannya itu disebut dengan ilmu syariat. Mana kita mahu menghukum bila nampak di depan mata. Selagi tidak ada, selagi tidak nyata, maka tidak boleh jatuh hukum syariat. Jadi apa yang nampak. Sehingga untuk kaedah pembelajaran pada Nabi Musa ini, Nabi Musa disuruh belajar dengan seorang yang memahami ilmu hakikat, ilmu yang di luar daripada kepandaian dan kepakaran Nabi Musa. Nabi Musa ni dia punya hukum berlandaskan apa yang dilihat. Sedangkan guru yang untuk dipelajari ini adalah sesuatu yang tidak boleh kadang-kadang bertentangan dengan akal. Perbuatan-perbuatan gurunya yang diceritakan oleh Allah semua bertentangan dengan akal fikiran Nabi Musa AS. Maka dari ayat 67 ini, gurunya lagi-lagi nak beritahu, qala, berkatalah gurunya tadi, yakni katalah Nabi Khidir tadi, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lagi diberitahu, wahai engkau Musa, sesungguhnya engkau wahai Musa, lan tastati', tidak sekali-kali kamu akan dapat.
Lagi ni sebab gurunya dah tahu dah. Nabi Musa padahal orang yang paling sabar. Tapi di sini diberitahukan oleh gurunya kepada Nabi Musa, lan tastati'a ma'iya sabra. Sekali-kali kamu tidak akan mampu bersabar jika belajar denganku. Lagi-lagi diberitahu kan bahawa sebab guru ni dah melihat akan kualiti kuantiti pada seorang muridnya, sehingga diberitahu lagi, kamu tak boleh sabar kalau belajar dengan saya nanti. Kamu diberitahu juga. Disebutkan dalam firman ini bagaimana Allah telah memberitahu kepada Nabi Khidir alaihissalam bahawa Musa ni dia akan hilang kawalan. Dia akan tidak boleh bersabar dengan perkara yang tidak selari dengan apa yang dipandang. Sebab Nabi Musa adalah orang yang menghukum dengan apa yang dilihat. Kalau masih cakap-cakap, kalau masih benda-benda yang belum berlaku, ianya agak sukar untuk dimengerti. Padahal Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang paling sabar juga. Bagaimana Allah mengutus Nabi Musa dengan perangai-perangai kaumnya, yakni Bani Israel, yang memiliki perangai yang sangat degil. Tapi kesabaran Nabi Musa terserlah. Namun dalam proses pembelajaran, pastinya seorang guru memahami cara untuk mengajar. Sebelum kita mengajar seseorang, kita dah tahu dulu bagaimana kedudukan si murid ni. Tak sama. Setiap murid, walaupun dalam satu kelas yang sama, kadang-kadang penerimaan murid ni tak sama. Si A mungkin boleh tangkap, cepat tangkap, yang B ni lambat sikit, yang C ni langsung tak boleh. Dia kena ada metod ataupun cara tersendiri setiap murid masing-masing. Nah, untuk Nabi Khidir ni Allah sendiri yang dah beritahu bagaimana kaedah ni Musa ni, dia punya kaedah, cara pembelajaran dia adalah seorang yang memahami akan syariat, tapi untuk bab-bab yang masih belum nampak di pandangan mata ni, dia payah untuk bersabar. Sehingga diingatkan lagi kepada Nabi Musa, kamu kalau dengan saya ni mesti kamu tak boleh sabar sebab kita punya ilmu ni berbeza. Di sini juga nak beritahu bahawa setiap orang tidak mampu untuk menguasai semua ilmu Allah yang terlalu luas ini. Sehingga perlunya ketawadukan setiap seorang dengan seorang. Contoh macam saya tengah berbicara, saya tengah bercakap dengan tuan-tuan. Pasti di antara tuan-tuan juga punya kelebihan tersendiri pada ilmu bab-bab yang lain. Yang saya tak faham, yang saya tak mahir. Sehingga saya tidak boleh mengiktiraf diri saya adalah ilmuwan yang memiliki kepakaran ke semua ilmu. Sebab memang tak mampu untuk menyelami ilmu Allah yang begitu luas ini, tak mampu. Tapi adabnya seorang murid kepada guru, seorang guru kepada murid, dan memahami akan perkara itu. Sehingga diberitahu supaya sama-sama tidak menyesal nantinya bila dah mahu untuk belajar, bila tak dapat dia tak stres, bila tak dapat dia tak akan menyalahkan sesiapa sebab dah diberi ingat siap-siap. Cara macam saya baru datang ke satu tempat, lalu pentadbir sekolah tu akan beritahu, proses pembelajaran kita ni tak sama ya macam dekat rumah kamu. Kalau rumah kamu bolehlah kamu gini. Dah diberitahukan apa yang berlaku dekat sini. Kalau kita accept juga, kalau kita terima juga, makna kita kena dah sedia apapun yang berlaku dalam proses pembelajaran itu, kita kena terima. Kalau kita tak boleh nak terima selepas kita dah masuk, kita takkan salahkan. Itulah kenapa tak cerita awal-awal yang sekolah ni gini, kenapa ditutup-tutupi. Tak ada penipuan di dalamnya. Sehingga seorang guru, dia dah beritahu siap-siap. Yang hebat ni, seorang guru yang dipilih oleh Allah untuk Nabi Musa ni dah beritahu siap-siap. Nabi Musa ni dia kepakarannya bab syariah ni ya, tapi bila belajar dengan kamu nanti pastinya dia akan sukar untuk bersabar. Kamu kena beritahu dia dan supaya dia faham kalau di tengah jalan dia tak boleh juga, dia tidak akan salahkan sesiapa. Dengan begitu Nabi Khidir alaihissalam ingatkan lagi dalam ayat 67 untuk memastikan bahawa Nabi Musa alaihissalam kena akur bila berlaku sesuatu dalam proses pembelajaran, kenalah bersabar. Sehingga kesabaran dalam menuntut ilmu ni sangat penting. Macam kita jugalah ya, kita
Kalau kita tak sabar, kita akan membuat satu keputusan untuk memberhentikan segala proses pembelajaran. Dahlah tak ada sambutan pun, tutup je lah pengajian kita ni. Dahlah akan ada give up, akan ada satu perkara yang membuatkan kita terpuruk sehingga membuatkan kita untuk tidak mahu meneruskan proses apa yang ingin kita pelajari. Sehingga pada ayat yang ke-67 Allah beritahu supaya Nabi Musa dengar sendiri daripada gurunya bahawa dah ditanya banyak kali. Lalu apa jawapan Nabi Musa alaihissalam dengan kemahuan yang tinggi, dengan kesedaran yang tinggi selepas ditanya oleh gurunya, kamu tak mampu nanti bersabar, dia kata wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Lah bagaimana pula engkau akan bersabar terhadap perkara-perkara yang engkau tidak mengetahui secara menyeluruh. Bagaimana Nabi Khidir alaihissalam sebutkan, kamu tahu kan cara belajar, cara mengajar saya ni berbeza dengan cara kamu hidup. Sedangkan kamu kebiasaannya memiliki sebuah hukum yang mana apabila nampak baru boleh disebut sebuah hukum yang nampak secara nyata, yakni belajar yang kamu pelajari sebelum ini syariat. Kamu akan berbeza dengan cara pembelajaran saya, yakni pembelajaran saya takwini, pembelajaran yang berhubung dengan sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal pun boleh berlaku. Sehingga kamu boleh kesabar. Ditanya lagi, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu nak sabar? Cara gaya kamu ni sahaja pun dah nampak macam kamu tak boleh sabar. Jadi diingatkan lagi, dibetul-betulkan lagi supaya betul ke dia boleh sabar. Sebab berbeza, sangat berbeza. Ini yang mahu disampaikan oleh Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam ilmunya berbeza dengan Nabi Khidir. Yang kerana berbeza itulah Nabi Musa ingin belajar. Tapi untuk tidak, sekali lagi dikatakan, untuk tidak menyesal di kemudian hari, untuk tidak kata habis masa saja saya duduk sini, tak dapat apa pun, benda ni langsung tak boleh saya terima. Tidak ada lagi penyesalan seumpama itu. Sehingga kemahiran berbeza, dapatlah keindahan dalam sesebuah ilmu. Sehingga nampak di sini satu pengajaran juga kepada kita, jika setiap orang memiliki kemahiran masing-masing. Ya, macam kita dalam ruangan ini sekarang, dalam online kita ni, setiap orang ada kepakaran. Nah, bila saling memberi tentang kepakaran masing-masing akan menyempurnakan lagi sesebuah ilmu. Contoh, macam tuan-tuan pakar pada bab IT contohnya. Yang seorang bab bahasa, yang seorang pada bab mekanik contohnya. Setiap pemilikan ilmu masing-masing ini bila disatukan, kepakaran itu akan menjadi sebuah ilmu yang sangat berguna untuk dinikmati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Kalau dia nak bab agama, kita ada ni kelas ni. Kalau dia nak bab kemahiran ni, sehingga dengan adanya gabungan antara ilmu-ilmu ini akan menyempurnakan sebuah ilmu. Begitu Allah tidak menghantarkan Nabi Musa ini kepada seorang guru yang memang kepakarannya, memang belajar dia punya pakar yang sama, mengajarkan bab yang sama lagi. Allah ingin beritahu kepada Nabi Musa tentang luasnya ilmu Allah. Jadi jangan sampai dalam hati kita ini ketika kita dah memiliki kemahiran sesebuah ilmu, lalu kita tabalkan diri kita adalah ilmuwan yang memiliki pelbagai lapisan ilmu. Tak ada, tak boleh. Kita tak boleh iktiraf kita ni adalah ilmuwan yang gemilang, terbilang dan sebagainya. Kita tidak boleh menguasai semua ilmu sehingga kita adalah fakir di hadapan Allah. Jangan sampai kita mengiktiraf diri kita adalah seorang ilmuwan yang terbilang sampai kita menganggap kitalah yang paling di antara orang-orang yang lain.
Allah nak beritahu kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihi salam telah hampir menganggap tertinggi dan termulia ilmunya di kalangan pada ketika itu, Allah hadirkan seorang guru yang memiliki ilmu jauh lebih berbeza di antara apa yang pernah dan telah ada pada Nabi Musa alaihi salam. Lalu ketika dah bertemu tadi, hikmahnya adalah ketika tindakan Nabi Musa untuk mahu belajar, ingin belajar dengan guru yang berbeza, menurutnya mungkin kaedahnya adalah sama je, tapi jauh berbeza dengan apa yang pernah ia pelajari. Begitu juga kita ketika kita mempelajari sebuah ilmu yang baru, kita akan dapat satu pengetahuan yang baru dengan kaedah pembelajaran yang berbeza sebelum ini. Sehingga Nabi Musa disebutkan pada ayat 67-68 ini diberi penekanan dengan syarat supaya tidak menyesal. Kamu, bagaimana kamu nak sabar sedangkan cara mengajar saya ini tak sama dengan guru-guru kamu yang lalu, dengan sikap kamu. Nabi Musa alaihissalam masih tetap kukuh, masih tetap berdiri tegak di situ, dan dia jawab dan dirakam oleh Allah dengan jawapan qala, berkatalah Nabi Musa alaihissalam, satajiduni, kamu, dikata kepada gurunya, satajiduni, kamu akan dapati aku, kamu akan tengok aku, insyaallahu sabira, jika Allah berkehendak aku akan menjadi orang yang sabar, aku akan menjadi orang yang sabar. Tengok ketawadukan yang dihasilkan oleh seorang Nabi Musa alaihissalam. Dia tak kata confirm ya saya boleh sabar, sebab memang setelah 2 kali ditanya oleh gurunya, dia tahu bahawa mesti ada onak duri yang sangat-sangat kuat ni, sampaikan gurunya tanya lebih daripada sekali. Dalam konsep Arab ni, bila dah 2, dia dah jamak, dia dah dikira banyak. Kalau sekali, kalau 1 dia masih biasa. Tapi bila dah ditanya 2 kali, itu dah banyak dah tu. Confirm ke kamu nak ikut? Betul ke kamu nak ikut? Itu adalah penekanan. Sehingga jika dah 2 kali seorang guru tanya pada muridnya tentang bab yang mahu dipelajari, menurut Nabi Musa AS ni mesti memang berat ni. Dan instingnya, perasaan Nabi Musa ni kan, dia memang tawaduknya hebat. Kesabarannya memang tinggi dalam satu-satu bab. Tapi jika ditanya oleh seorang guru, belum apa-apa lagi dah tanya sangat banyak benda yang tentang sabar ni, maka dia kata, insya-Allah kamu akan dapati aku menjadi orang yang sabar. Jika Allah berkehendak, jika Allah izinkan, saya akan jadi sabar. Saya akan menjadi sabar. Dia sandarkan kepada Allah. Tapi Allah dah beritahu siap-siap kepada Nabi Khidir alaihissalam bahawa ini memang ni payah nanti ni. Dia tak sabar dalam bentuk ni, memang agak sukar. Kamu maklum-maklum je lah. Seolah-olah macam bahawa gurunya dah diberitahu. Contoh macam saya dihantar ke satu tempat, lalu mak ayah saya dah beritahu siap-siap pada guru. Cikgu, ustaz, ini anak saya ni memang dia ada masalah ni. Dia memang sikap dia gini. Jadi sehingga bila saya buat satu kesilapan pada bab yang telah mak ayah saya bagi tahu, guru saya maklum. Dia dah faham bahawa inilah kesilapan yang biasa saya buat, terbawa-bawa, sehingga akan ada kaedah untuk mengajar bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk si fulan ni. Bagaimana itulah kaedah. Sehingga Allah dah beritahu siap-siap kepada Nabi Khidir tentang sikap Nabi Musa alaihissalam ni. Dia ni kalau bab-bab yang tak nampak ni memang agak sukar sikit, tapi kamu kena beritahu dia siap-siap. Bagaimana Allah juga memberitahu kepada Nabi Khidir tentang kebiasaan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam sedar bahawa dia memang agak sukar nanti ni kalau di tengah perjalanan berlaku sesuatu, maka kalimah insya-Allah adalah kalimah yang sangat baik diungkapkan kepada kita yang masih belum pasti, masih belum yakin sepenuhnya, sehingga keyakinan itu akan muncul ketika kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita berjanji,
Ini adalah kalimah yang sangat baik untuk kita ungkap, ataupun ketika kita ingin memberi satu ungkapan kepada orang lain, tidak ada perkataan saya pasti, saya confirm boleh sabar, tak ada. Seorang Nabi Musa alaihissalam saja pun ketika ditanya 2 kali lebih daripada sekali, dia telah memberikan satu kekuatan di dalam kalimah dia, insya-Allah saya boleh sabar. Insya-Allah, kalau Allah izinkan. Bermakna dia bergantung kepada Allah. Kalau berlaku sesuatu di luar daripada kaedah, dia tidaklah dikatakan seorang yang munafik, kerana dia tidak kata confirm, tidak kata pasti saya boleh sabar, tapi disandarkan insya-Allah. Sama juga ketika kita berjanji, kamu datang ya ke tempat saya besok, confirm saya datang. Kamu tunggu je pukul 9, saya dah conggok depan pintu rumah kamu. Pukul 9 berlalu, pukul 10 berlalu. Kita kata confirm. Memang munafiklah dia ni. Memang tipulah, tak boleh pakai. Tapi ketika kita kata, insya-Allah ya, saya akan sampai, insya-Allah tahu. Insya-Allah. Sehingga kawan kita pun, dia tak berharap 100% sebab kita dah sandarkan tu. Insya-Allah. Tak apa, bila Allah izinkan sampailah dia. Tapi kalau kita kata confirm, ini akan berbahaya. Tidak, kalimah itu muncul. Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, dia kata insya-Allah aku akan menjadi orang yang bersabar. Kalau menurut kaedah pembelajaran yang menurut Nabi Musa. Tapi sebenarnya kaedah pembelajaran ini memang sangat berbeza. Oleh kerana itu susunan ayat Nabi Musa alaihissalam dikatakan sangat-sangat baik. Lalu dia kata wala a'si laka amra, dan aku tidak akan derhaka kepadamu dalam satu mana-mana arahan pun. Dengan izin Allah, jika berlaku sesuatu saya tak akan derhaka. Saya tidak akan mahu melakukan satu kemaksiatan pun kepadamu. Maknanya dia kata a'si laka amra. Saya akan berupaya untuk sami'na wa ata'na, untuk dengar apa yang kamu buat. Saya akan buat, saya akan usaha sepenuhnya untuk jadi murid yang pendengar, yang patuh arahan seorang guru. Ini dikatakan adalah satu konsep di mana seorang murid harus ada sikap seumpama ini. Dia kena serahkan sepenuh dirinya ketika mahu belajar pada seseorang yang dianggap sesuai untuk belajar, maka kita kena serahkan sepenuhnya kepadanya untuk mendidik kita dengan caranya, bukan menurut cara kita. Jadi kita tak ada request ni, mak ayah kalau boleh ya Ustaz, kamu ajar saya, anak saya macam saya ajar dekat rumah ya Ustaz. Mana boleh, cara didik mak ayah kita kurang lebih tak sampai hati, tak bangun solat subuh, kita pun tak apalah kasihan. Kalau si ustaznya, kalau gurunya tak ada sikap macam tu, tak solat dia bangun, kejutkan, tak nak kejut, siram pakai air, seumpama itu contohnya. Jadi kena ikut kaedah pembelajaran seorang guru yang apabila mengajar dan tidak menyalahi hukum syarak dan sebagainya, kita kena terima. Dan Nabi Musa sedar akan bab itu, sehingga dia sendiri yang sebut, saya akan berupaya tidak derhaka, seolah macam satu sumpah, satu ikrar setia kepada seorang gurunya dengan kata, saya akan berjanji untuk tidak berderhaka, untuk tidak derhaka kepadamu atas apa saja amra yang kamu suruh. Kalau kamu suruh diam, saya akan diam. Kalau kamu suruh ni, itu adalah ikrar sumpah yang diungkapkan oleh Nabi Musa kepada seorang guru yang mahu mengajarkan ilmu ke atasnya. Tentang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nampak ya terserlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam sangat berpengalaman. Jawapan Nabi Musa itu ataupun ucapan Nabi Musa ini sangat berpengalaman, kerana memang Nabi Musa ni adalah memang orang yang sangat sabar. Dengan kaedah yang begitu luar biasa perangai umatnya, Nabi Musa masih tetap sabar. Bagaimana ketaatan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla terserlah. Bahkan dalam satu ayat ataupun satu surah dalam surah Yunus ayat 89, kurang lebih kalau tak salah saya, di mana Allah Azza wa Jalla ada merakamkan kesabaran Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah.
Disebutkan dekat dalam surah itu, disyarahkan dalam syarah Al-Hikam, bahawa Nabi Musa alaihissalam pernah meminta satu doa supaya Allah selamatkan, Allah jaga, Allah pelihara Nabi Musa dan umat-umatnya. Pada ketika itu dia minta sepanjang 40 tahun, dia minta benda yang sama kepada Allah dengan tahap kesabaran yang tinggi. Kualiti doanya sama pada hari pertama dan sampai hari ke-40 tahun itu, dia punya harap cemas kepada Allah tu sama. Kesabarannya tidak merungut, tidak ada kata-kata kasar bahkan dalam hati yang tidak meyakini akan sebuah doa. Dia tetap sabar, dia tetap menunggu kehadiran dan makbulnya sebuah doa. Ini Nabi Musa alaihissalam. Dia berdoa 40 tahun baru Allah makbulkan. Kesabaran yang macam mana lagi yang mahu ditonjolkan? Memang sangat-sangat bersabar. Dan Nabi Musa alaihissalam ni pula, dia punya jejak langkah dalam mengharungi proses kepada umatnya sangat panjang. Itu yang Nabi Musa ni diceritakan dalam Quran agak sedikit banyak dibandingkan Nabi yang lain, sebab dia mengharungi perangai-perangai umat-umat. Dia pernah bertemu dengan nabi-nabi yang seterusnya juga. Sehingga dia akan beranggapan yang dia boleh alah masalah yang besar macam tu pun saya boleh terima, saya boleh hadap, insya-Allah. Apalagilah kalau sedang menuntut ilmu, apa sangatlah cabaran yang akan saya terima. Saya akan berupaya cikgu, saya akan berupaya ustaz, saya akan berupaya syekh. Janji syekh ajar saya nak ikut apa saja aturan yang diberi. Saya boleh terima. Itu kan belum lagi. Sebelum belajar, sebelum duduk asrama, sebelum duduk pondok tu, kita boleh kata. Sebab kita belum nampak lagi bagaimana realiti dalam tu. Kan? Tapi setidaknya ini adalah satu awalan yang baik. Satu permulaan yang sangat cantik bagi seorang yang ingin belajar. Sehingga dia tidak akan menyesal bila berlaku sesuatu, dia tidak akan menyalahkan sesiapa bila tidak dapat apa yang dihajat. Dan kedua-duanya akan berlepas, dia akan redha, dia akan terima sekiranya tak boleh dapat apa yang diharap. Karena kesemuanya tadi dia sandarkan, insya-Allah. Bermakna jika Allah izinkan, kalau Allah tak izinkan, kesemuanya tak dapat. Di sini bergantungnya itu membuatkan kedua-dua belah pihak saling memahami kondisi masing-masing. Dan kedua-dua belah pihak berharap kalau boleh sama-sama dapat apa yang dihajat. Tapi untuk keseluruhan itu mereka kena akur, mereka kena terima apa yang bakal berlaku pada seterusnya. Dan setelah itu baru diteruskan pada ayat yang ke-70. Pada ayat yang ke-70 Allah teruskan perbincangan ini di mana disebutkan kalimah qala. Dia menjawab. Di sini qala, dia menjawab, yakni gurunya tadi Nabi Khidir alaihi salam, fa init taba'tani fala tas'alni an syai'. Gurunya jawab, okeylah, kalau saya tengok kamu punya keinginan ini tak boleh nak dibendung dah. Kamu pun dah serah pada Allah dah. Kalau macam tu, jom. Sekiranya engkau hendak mengikutiku, fa ini taba'tani fala tas'alni. Ini satu syarat utama pada kamu. Syarat kalau kamu dah betul sangat nak ikut, nak dengar, nak tengok juga cara saya mengajar, kamu nak terima satu dulu. Syarat utama sekali, janganlah engkau banyak bertanya kepadaku an syai', tentang sesuatu pun. Jangan tanya dulu. Dengar dulu. Ikut dulu. Jangan suka potong di tengah jalan. Ini satu. Tak boleh tanya dulu apa-apa.
sama ada menurut kamu itu benar, menurut kamu itu salah, saya tak minta pendapat kamu dulu. Ini syarat utama. Jangan tunjuk ego kalau kamu memang, apalah, saya dah pernah belajar dulu tak macam ni pun. Itu tidak diperlukan pada tahap awal. Saya tidak minta pendapat kamu ya pada tahap awal ni. Pada tahap awal ni kamu kena senyap je dulu. Kamu kena dengar dulu. Lepas habis baru kita bincang mana yang tak kena, mana yang kena. Sekarang tahap pertama saya tak minta pendapat kamu. Kamu tidak boleh bertanya banyak sangat. Biarkan saya mengulas dulu. Biarkan saya menjabarkan dulu apa yang ingin saya ajar. Lepas nanti boleh tanya pada saat waktu yang saya beri. Ini sikap kan? Kata sikap lah. Syarat. Sebab kebiasaannya penduduk-penduduk atau umat Nabi Musa ni yang banyak soal macam ni. Terbukti pada kisah Al-Baqarah kan, ya, tentang sapi betina itu, di mana soalan itu muncul menyebabkan kepayahan berlaku kepada umatnya Bani Israel sampai-sampai hampir tak boleh buat sebab banyak sangat tanya. Padahal asalnya cuma diberitahu oleh Nabi Musa, kamu kena sembelih seekor baqarah, seekor lembu atau seekor sapi. Sebabkan asalnya mereka ni memang saja-saja nak tanya, banyak sangat tanya, sapi macam mana, warnanya apa, jantinanya apa, akhir-akhir jadi menyusahkan diri sendiri. Sehingga pada tahap awal ini diperlukan adalah dengar dulu. Tengok je dulu. Jangan banyak soal. Kalau kamu dah soal belum lagi habis diberitahu, nanti kamu akan buat kesimpulan sendiri. Kamu akan membuatkan hati kamu banyak benda yang termaktub, sehingga kalau hati kamu banyak sangat prasangka-prasangka buruk, dia akan berubah menjadi satu keadaan yang tidak selesa antara guru dengan murid. Kalau kita nampak sangat menunjuk bahawa kita ni lebih pandai lagi daripada dia, kamu dah tak mahu mendengar nanti. Kamu akan pandang ringan, pandang remeh kepada seorang guru tadi. Jadi jangan tanya dulu. Ini syarat. Sanggup ke? Hatta sampai dikatanya uhditha laka minhu dzikra. Sehinggalah nanti pada waktunya aku akan ceritakan kepadamu tentang semua peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sebab perkara ini akan jadi pelik. Perkara ini akan memakan masa yang diperlukan. Sehingga kalau kamu dah putuskan, kalau saya tengah bercakap tiba-tiba diputus, nanti tak apa. Sampai mana tadi? Saya nak habiskan contoh. Saya nak habiskan ilmu tadi dah terlupa dah. Akhirnya isi dan apa yang ingin disampaikan tak sampai. Sehingga Nabi Khidir beritahu kepada Nabi Musa AS, kamu jangan soal dulu. Nanti saya akan jelaskan semuanya tentang apa yang berlaku. Kalau kamu dah tanya di setengah jalan, nanti apa yang sepatutnya berlaku tidak boleh. Bukannya tidak akan diberitahu langsung, bukannya tidak boleh tanya langsung. Cuma seadabnya itu jangan terus-terus potong. Sebab dalam ayat ini disebut hatta uhditha laka minhu dzikra. Sampai waktunya nanti aku akan jelaskan pada kamu. Nanti kita akan ada sesi soal jawab. Itu dia. Kita akan ada sesi saling buka minda untuk bincang apa yang patut, apa yang tak patut, sehingga inilah adab dalam belajar. Jika dalam satu kelas seorang guru sedang menjelaskan, adab seorang murid perlulah dengar dengan seksama. Jika ada perkara yang tidak faham, yang masih dalam keadaan yang kabur, tulis. Bila diberi masa nanti bertanya, disitulah barulah cikgu itu akan boleh mendengar seorang soalan dan boleh diulang apa yang tak faham. Ini kaedah. Kerana ini yang membuatkan pembelajaran itu akan cantiklah, akan indah. Guru pun senang nak menjelaskan,
Bila ada soalan, bila dapat dijawab dengan sangat-sangat berhemah. Si murid pula akan mendengar dalam keadaan yang sangat gembira sehingga senang ilmu itu mengalir dengan segera. Ini yang dimaksudkan bagaimana kaedah di dalam kaedah yang pertama di saat sebelum pembelajaran yang sebenar dengan syarat utama sebelum kamu mahu belajar, saya satu je syarat saya minta, kamu jangan soal banyak, pastikan biar habis dulu, lepas masa nanti saya bagilah penerangan, kita bolehlah bincang. Pada saat ini berakhir sudah ayat yang ke-70 tentang rukuk ataupun ain yang ke-9 pada bab cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Pada seterusnya bermulalah proses pembelajaran mereka di saat syarat-syarat dah diberitahu, di saat ditanya banyak kali dah kepada Nabi Musa dan berkata dia bahawa dia mampu menerima semua syarat, maka Nabi Khidir alaihi salam pun memula proses pembelajaran yang pertama untuk membuatkan Nabi Musa tidak memandang rendah kepada sesiapa dan tidak meninggikan diri pada sesebuah ilmu yang ia miliki. Dan seterusnya kita sebut fantalaqa, lalu kedua-duanya pun berangkat. Kedua-duanya berangkat dalam proses pembelajaran yang sebenar. Selepas syarat diberikan, Nabi Musa dah setuju, maka mereka pun berangkat dalam perjalanan yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk mengajar Nabi Musa. Dalam perjalanan nanti, Nabi Khidir alaihi salam akan mengajar Nabi Musa ilmu pengetahuan yang belum pernah ia pelajari. Sampailah di mana-mana yang belum pernah dilalui. Sebab bila belajar ni, mesti ada sesuatu yang baru ingin kita pelajari. Kenapa kamu nak datang sini? Sebab saya nak belajar ilmu ni. Kalau ilmu yang lain tu saya dah ada di sana, dan saya nak di sini, saya nak dalami lagi. Saya nak tambah lagi. Ini kebiasaan kan kepada kita. Kalau kita belajar, mesti kita nak pandai. Kalau boleh ilmu yang baru. Begitu juga. Akhirnya mereka melakukan satu perjalanan di mana pembelajaran bermula. Hatta idza rakiba fis safinah, ketika mereka dah mula berjalan, hatta idza rakiba fis safinah, maka sampailah mereka ke suatu tempat sehingga mereka berdua menaiki sebuah perahu. Untuk sampai kepada proses pembelajaran yang pertama, kena ada wadah, kena ada tempat. Jadi kalau kita nak belajar, kita kena ada tempat yang memang boleh menampung untuk kita belajar. Macam sekarang ni, kita dah bersepakat untuk memulakan pengajian melalui alam maya dalam platform Zoom secara berjamaah. Itu adalah tempat sehingga di mana kita nak mengaji malam ni, masuk link ni. Di mana kita nak mengaji malam ni? Di surau ni, di masjid ni, di rumah A, di rumah B. Sehingga ada satu tempat yang memang akan memahamkan kita, di situlah tempat sumber ilmu yang boleh kita terima. Begitu dalam satu perjalanan, sampailah kata mufassirin, mereka sampai ke laut yang menyebabkan mereka kena naik perahu. Mereka berjalan, lepas jumpa laut, mereka kena ada tempat untuk sampai kepada satu destinasi yang lain. Mereka kenalah tumpang perahu, tumpanglah bot. Ianya bukan kapal kerana ia adalah perahu penumpang yang berulang alik antara pulau. Sehingga perahu itu tidaklah sangat besar yang boleh ditumpangi oleh sekadar beberapa orang sahaja. Dan perahu ini yang dinaiki oleh mereka dimiliki oleh adik-beradik yang miskin. Perahu yang mereka tumpangi ini, Nabi Khidir telah diilhamkan oleh Allah untuk tumpang ni punya perahu. Perahu siapa? Perahu yang dinaiki mereka ialah dimiliki oleh beberapa adik-beradik yang miskin. Kerja mereka adalah mengangkut penumpang. Jadi kalau macam satu pulau kepada pulau ni, mereka punya bot, bukan bot apa, kita kata perahu tu, yang memang kerja mereka adalah untuk mengangkut penumpang, mengambil upah
dari satu destinasi ke satu destinasi. Ianya tidak memakan masa yang lama. Nah, Nabi Khidir tumpang. Perahu itu tuan perahu itu kenal dengan Nabi Khidir sebab ia biasa di situ. Nabi Khidir ni biasa di situ, dikatakan mufassirin, penduduk ataupun pemilik perahu itu kenal. Jadi dia tidak ambil upah dari Nabi Khidir. Kan macam, tak apalah Syekh, saya belanja, kata tuan. Sehingga mereka tumpang, tak diambil upah. Nabi Musa AS tengok, baiknya lah ni pemilik kapal ni. Dah lah ditumpang, 2 orang pula tu, badan bukan kecil-kecil, sado-sado, besar-besar. Si pemilik kapal pula, pemilik perahu pula tak nak ambil upah pula. Dah lah kerja mereka itu saja. Macam Nabi Musa dah berfikir-fikir dah, oh baiknya dia tak minta upah pun. Nabi Musa tengok saja sebab pada ketika itu kan dia masih ingat, oh soalan tak boleh soal dulu, tak boleh. Baiknya tak boleh siapa, ikut je dulu. Nah, lalu kharaqaha, lepas dah tak ambil upah, pemilik kapal tadi pula dah sangat baik hati, tiba-tiba dalam keadaan bermain dalam minda Nabi Musa ni, oh baiknya dia, oh Masya Allah, mesti kita kena berbuat baik ni dengan dia nanti ni. Itu kan pandangan Nabi Musa. Kalau orang buat baik, kenalah buat baik. Takkanlah dia buat baik, kita buat jahat. Syariat menguji dengan ilmu yang ada, baik kena baik. Tapi tiba-tiba kharaqaha, seorang gurunya tadi itu dah diberi tumpang, taklah perlu bayar, dah orang itu baik. Tiba-tiba gurunya tadi di depan mata Nabi Musa alaihissalam, kharaqaha, dia telah melubangi perahu di sepemilik perahu tadi. Dia lubangi. Tidak pasti sama ada baginda itu tebuk perahu itu atau cabut satu papan dari perahu itu, tapi yang pasti perbuatannya itu telah menyebabkan perahu itu tenggelam. Ada juga yang mengatakan yang mereka itu naiki adalah sebuah kapal, lalu begitu tidak membayangkan bagaimana mereka telah turun ke bahagian bawah kapal dan mencabut papan dari kapal itu tanpa dilihat oleh orang lain. Maka tentulah air akan masuk. Jadi dia ada 2 kaedah. 2 keadaanlah cerita ni. Sama ada kalau kapal kan besar, dia kena turun dulu bahagian bawah, lalu dia buka kayu tu. Dan Nabi Musa perhati perbuatan itu. Agak sedikit berbeza daripada biasa. Kalau kaedah biasa, orang buat baik, balaslah, buat baik. Tapi ni, pada ketika itu lepaslah kendali. Bertanyalah juga pada ketika disyaratkan jangan bertanya. Tapi dah di luar kaedah kebiasaan. Qala, tak sampai, baru je mula episod yang pertama, dah terkeluar daripada mulut. Qala, berkatalah Nabi Musa, akharaqataha litughriqa ahlaha. Nabi Musa kata, ya Allah, gitu kan. Patutkah kamu lubangi perahu itu sehingga menyebabkan tenggelamnya penumpang-penumpang? Tenggelam ni. Tak puas hatilah. Kerana nampaknya Nabi Khidir telah melanggar syariat. Nabi Khidir nampak. Ditengoknya Nabi Khidir ni dah keluar daripada syariat. Orang buat baik, patut dibalas baik, dilubangkannya lah kapal tadi, bolehlah tenggelam. Ingat ya, lautnya tadi ni dia tak besar. Kan hanya pulau ya, bukan kita bayangkan laut yang boleh menenggelamkan sampai mati penduduk tadi. Tak, dia hanya keadaan yang airnya itu tidak terlalu dalam sehingga kalaupun tenggelam tidak akan membunuh penduduk yang sedang menumpang ataupun sedang berada di dekat kapal itu. Kita kena berfikir, oh matilah ni, tak. Jadi tak puas hati. Ya, Nabi Musa tak puas hatilah sebab kenapa pula kamu ni macamlah langgar syariat. Kebiasaan tak sama ni.
Nabi Musa sendiri pun mengajar umatnya supaya jangan buat khianat kepada orang lain. Kan kebiasaan dia. Nabi Musa didik umatnya jangan khianat, jangan jadi orang jahat. Bagaimanalah Nabi Musa tak hairan dengan kaedah pembelajaran yang baru dia dapat. Ditanya, sedangkan kalau dia ke lubangi perahu sekecil itu pun sepatutnya tak berlaku, tak patut. Dan mereka penumpang-penumpang boleh menyelamatkan diri. Sudah dekat dengan pantai. Pada ketika itu, Nabi Musa tidak hairan. Sedangkan kalau dia melubangi perahu itu sekalipun, sepatutnya dia buatlah semasa perahu itu sudah dekat dengan pantai. Itu menurut Nabi Musa. Dia kata, kenapa kamu tak, kalau nak lubang tu biarlah dekat-dekat dengan bibir pantai, jadi bolehlah selamat. Ni di tengah-tengah laut ni. Masih di tengah-tengah lagi ni. Agak berbahaya. Boleh menenggelamkan kita semua. Kita tak bayangkan laut Cina Selatan yang kita, sebab pulau dengan pulau ni lautnya hanya dangkal. Lalu laqad ji'ta syai'an imra. Sungguhnya kata Nabi Musa AS, kamu ni dah buat perkara yang sangat besar. Perbuatan kamu ni tak patut dibuat. Imra, perkataan ni merangkumi dua makna. Kamu ni dah macam tak berakhlak, macam tak ada logik pun. Satu kataan yang bermaksud, kamu dah buat satu perbuatan, kamu dah buat satu perkara yang melampau ni. Cinta. Tentang rahmat Allah SWT. Dalam kitab Taurat, tak boleh buat macam tu. Disebutkan. Ya, sebab Nabi Musa AS berpandukan pada syariat yang diajarkan pada ketika itu, tak boleh buat zalim pada makhluk, tak boleh buat kejahatan. Memang itu yang berlaku sepatutnya. Tapi kan pembelajarannya berbeza. Ini yang membuatkan dalam syariat kita pun tak boleh buat khianat pada orang lain. Tapi apa benda ni? Sehingga Nabi Musa agak terhairan sehingga terkeluar kalimah laqad ji'ta syai'an imra. Ini kamu ni dah buat khianat sangat besar ni, zalim sungguh kamu ni. Pada ketika itu tuan-tuan rahmatan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran itu tertutup disebabkan kerana pengetahuan asas yang kita miliki mendahului dengan apa yang sepatutnya kita terima pada awal-awal. Dan kebiasaan ini masih berlaku pada zaman ini. Sekali je kita tengok video yang memaparkan satu adegan, satu ceramah, satu perkataan tanpa unsur selidik, kita terus dengan kelajuan 500 km per jam, menurut akal kita ini tak patut, kita kecam habis-habisan sampai tak ada satu pun celah untuk kita beri mereka menjelaskan betul ke, fitnah ke, tipu ke semua ini. Dan kebiasaan itu masih lagi berlegar di kalangan dan masih lagi ada pada zaman ini. Oleh kerana itu, ketika syariat yang dirasai benar ketika itu dan menyalahi pada kaedah yang sebenar, kita tidak boleh terus-terus menghukum. Cara hidup mereka mungkin berbeza dengan cara hidup kita. Cara hidup, kalau ikutkan pada kisah ini, cara hidup Nabi Musa di tempat ianya diutus sebagai Nabi, dia penuhi dengan syariat yang ditentukan. Tapi dalam kehidupan yang sedang dia pelajari di tempat gurunya ini, ianya jauh berbeza sedikit pada gaya hidup yang tidak sama dengan apa yang telah dibiasakan. Sehingga menyusahkan. Nabi Musa kan dia punya perasaan kan agak emosional lah. Bila tengok orang susah ni, tak boleh, memang tak boleh, memang tak sampai hati. Tapi sedang belajar kena terima. Tak boleh nak dibayangkan. Tapi dalam tafsir yang lain disebut,
kejadian itu berlaku di tengah laut yang sedang berombak besar. Dia mengikut pada kaedah ya cerita ni. Tapi Allah takdirkan air laut tidak masuk ke dalam kapal itu. Wallahu alam. Apapun yang berlaku, yang penting perbuatan itu dinampak oleh Nabi Musa bagaimana dilubangi. Lubangi hakikatnya boleh tenggelam dan boleh membuatkan penduduk dalam kapal itu tenggelam. Zalim menurut Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa alaihissalam masih terikat dengan aturan seorang guru yang sepatutnya jangan tanya. Tapi pada ketika itu dah melanggar satu perjanjian di saat pengajaran pembelajaran masih proses dalam belajar, di saat masih lagi dalam proses penerangan, tidak diperlukan soalan, tapi dia dah ajukan dulu soalan siap-siap, bahkan dihukum pula gurunya tadi dengan kata ini dah melampau dah ni. Keadaan itu adalah satu perkara yang membuatkan seorang guru kena jawab dulu dengan jawapan bukan menjawab soalan tadi, tapi diingatkan dengan syarat yang telah dipersetujui pada mula-mula lagi. Maka gurunya sebut, kita teruskan pada ayat yang ke-72, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala alam aqul, kata syekhnya tadi, kata gurunya tadi, tidakkah aku telah katakan padamu, hai Nabi Khidir, hai Nabi Musa, hai Musa, Nabi Khidir kata, keluarkan balik surat perjanjian awal, cakap balik benda yang tak ditanya pada mula-mula sehingga 2 kali. Diulang balik, tidak dijawab soalan tentang pembedahan, tentang lubang tadi dan sebagainya. Nabi Khidir tak jawab soalan itu, tapi Nabi Khidir mengulang kembali, qala alam aqul, aku kan dah cakap dah pada kamu awal-awal lagi. Macam mana? Kamu takkan boleh. Di sini kata, diingatkan balik perjanjian sebelum ni tadi. Baginda mengingatkan bagaimana baginda Khidir ini memberitahu kepada baginda Musa alaihissalam bahawa kamu ni payah. Kamu tak boleh sabar. Sudah tentu memang takkan bolehnya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu akan sukar untuk sabar denganku sebab cara kita berbeza. Kamu faham syariat, saya faham hakikat. Kita berbeza. Tapi kerana kamu mahu juga belajar, sekarang kamu dah soal. Baru mula start nak belajar ni, dah soal banyak sangat. Kamu hukum pula saya kata saya ni melampau. Macam mana ni? Macam tu kan. Kamu kata nak belajar tapi kamu pula hukum guru kamu, kata guru kamu ni tak baik guru. Macam mana ni? Lepas tu pada ketika itu innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu payah nanti sabar. Ini baru tahap pertama ni, padahal banyak lagi yang perlu dipelajari. Banyak lagi cerita kita ni, banyak lagi ni bab-bab, belum baru bab pertama kamu dah banyak songeh pula. Macam mana ni? Sehingga ramai yang salah faham. Kadang-kadang mereka menggunakan ayat ini untuk mengatakan seorang murid tidak boleh tanya langsung pada guru. Bukan. Dia bukan tak boleh. Sedangkan tadi dikatakan sehingga selesai. Kalau nak tanya tu bila guru bagi kesempatan, bila masa yang memang dah dibenarkan. Soal ini belum apa-apa dah bertanya. Bukan tak boleh, tapi bagaimana cara kita bertanya sedangkan kita ni belum tahu tapi dah buat hukum. Dahlah kita tak tahu apa maksudnya, tiba-tiba kita kata pula cikgunya yang tak faham. Padahal kita yang belum faham. Kata ni cikgu ni tak faham rasa ni. Tak apa yang diajarnya. Padahal kita yang belum faham. Kita tak faham. Kita kata pula cikgunya yang tak faham. Ini perbezaan. Bagaimana ketika itu Nabi Khidir alaihissalam menceritakan, memberi ingat tentang perjanjian. Kamu tidak boleh sabar kalau kamu ikut saya. Tapi kalau kamu nak ikut juga. Tapi tidaklah menidakkan kebaikan untuk orang yang bertanya. Orang bertanya kadang-kadang bagi
Tapi pada saat disyaratkan jangan tanya dulu, perlulah akur pada keadaan itu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perjalanan ianya sangat panjang lagi. Bagaimana kesabaran diperlukan? Bagaimana kesabaran diperlukan oleh seorang murid ketika gurunya memberi syarat untuk sabar dulu dalam bersoal, biarkan selesai dulu, ini perlu akur. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika diingatkan dengan syarat yang pertama tadi, lalu dia kata pada ayat yang seterusnya, sebab ayatnya pendek, kita teruskan lagi sebelum saya tutup ya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. Qala la tu'akhidni. Nabi Musa pun berkata, okey, janganlah kamu hukum saya. Dahlah tadi kan kata kamu ni melampau ni, kamu ni memang ni. Tapi bila dah diingatkan balik, oh okey Syekh, okey janganlah hukum saya. Janganlah hukum saya ni budak baru, lagi baru nak belajar kan. Janganlah marah-marah Syekh. Saya baru nak menyesuaikan diri. Macam tu. Tahu pula untuk sedar bahawa alamak dah terlepas dah satu janji, dah terlupa pula perjanjian. Maka dia merayu, minta maaf, tolonglah janganlah hukum saya kerana kelupaan saya pada sebuah perjanjian tadi. Tolonglah jangan dibuang saya daripada sekolah ini. Contohkan kita rayu pada cikgu, pada ustaz. Ustaz janganlah buang saya, ustaz mana saya nak belajar lagi, tolonglah maafkan saya. Bima nasitu, terhadap apa yang saya lupa, terhadap apa yang saya dah lupa sebab terlalu bersemangat tadi tentang apa yang saya fahami sehingga saya pun tak boleh nak kendalikan. Kadang-kadang perasaan itu pun muncul juga ya, pada saat kita merasa kita paling benar, sampai ada orang yang menggugat kepandaian kita pun kadang-kadang terlepas juga. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata kepada gurunya tadi, dan ketika gurunya ingatkan tentang perjanjian, tolonglah maafkan saya, kan saya ni manusia juga, sama macam kamu. Ini insan ya, insan. Sehingga disebutkan manusia, al-insan an-nisyan. Al-insan an-nisyan. Manusia ni pelupa. Dan itu adalah ciri manusia. Kalau dia tak pelupa tu bukan manusia lah. Robot. Manusia ni memang ada pelupanya dalam bab-bab yang tertentu kan. Bila dia lupa tu memang manusiawi lah. Cuma kita kena patah balik dan kita kena cepat-cepat segera cari apa yang tertinggal. Sehingga Nabi Musa sebut, janganlah hukum saya sebabkan kelupaan, wala turhiqni min amri usra, dan janganlah kamu bebani aku dalam urusanku perkara-perkara yang susah. Saya dah susah dah, tolonglah janganlah disusah-susahkan lagi. Janganlah marah-marah, janganlah. Dia tahu merayu pada gurunya supaya guru dia kembali kepada sedia kala untuk menerima perangai seorang murid yang agak payah dikendalikan. Nabi Musa minta janganlah benda-benda yang pelik sangat, janganlah buat benda-benda pelik. Saya ni memang lemah semangat kalau bab-bab macam ni. Janganlah buat benda-benda pelik-pelik Syekh, uji saya ni kadang memang tak boleh nak tahan, tak boleh nak sabar kalau bab-bab berkenaan tentang semua itu. Dia merayu supaya kalau ujinya janganlah berat-berat sangat. Tapi itulah ujian yang perlu dihadap sebab dia dah berjanji nak ikut. Ketika kamu nak sabar, kamu tak boleh sabar. Saya boleh sabar. Tapi dalam proses pembelajaran bukan senang. Pada ketika itu Nabi Musa pun merayu, tolonglah janganlah uji berat-berat sangat ni, saya takut tak terkendali lagi. Ketika pada saat itu mereka pun meneruskan. Pada saat Nabi Musa alaihissalam disebutkan, Nabi Musa minta Khidir jangan buat benda-benda pelik sangat. Nanti takut-takut baginda terbeban kalau bila nampak lagi benda yang agak keluar daripada kaedah ilmunya, dia pun sebab dia buat benda yang pelik. Kalau menurut Nabi Musa alaihissalam ni pelik sangat ni gurunya ni buat benda-benda yang pelik. Kalau benda-benda pelik ni dia seolah-olah macam auto je nak tanya terus. Kalau tanya pastilah Nabi Khidir marah pula. Maknanya jangan susahkan dia dalam tuntut ilmu ni. Dia kata tolonglah kasihanilah dia. Dia nak belajar tapi janganlah bab-bab yang sangat menyiksakan dia. Tapi
Syarat utama dah diterima, kenalah terima. Ketika itu juga disebut ketika mereka berada di atas perahu, ya, ada seekor burung hinggap. Ini waktu sebelum ditebuk tu kan, ada seekor burung hinggap di atas perahu dan meminum air laut dengan mematu air laut. Maka Khidir pun berkata kepada Nabi Musa, jika ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah, maka ilmu kita itu tidak lain hanyalah seperti air yang diambil oleh burung itu dengan paruhnya daripada laut. Jadi pada saat mereka di atas perahu tadi kan, supaya sedar bahawa mereka sebenarnya punya ilmu itu sangat sikit. Ketika di tengah laut tadi, burung patu air tu. Berapa sangatlah dia boleh ambil? Bukan dia guna baldi, guna paruh dia. Maka dikata Nabi Khidir pada Nabi Musa, sebenarnya ilmu saya dan ilmu kamu tu tak ubahnya macam air yang sedang diminum oleh si burung tu. Berapa sangatlah dia boleh ambil? Satu sedutan itulah ilmu kita dibandingkan ilmu Allah yang sangat luas. Ini nak menceritakan bahawa perkara berkenaan ilmu kenakan pulang kepada Allah. Tak ada siapa yang boleh berkata bahawa ilmunya banyak. Tak ada siapa boleh isytihar ilmunya itu sangat hebat. Sehingga dalam satu sisi orang itu pandai, dalam sisi yang lain dia mesti ada kurangnya. Begitu Nabi Musa AS ketika menghadapi situasi belajar, ketika situasi menuntut, kena buat seumpama satu gelas yang kosong. Kalau kita dah bawa gelas berisi, kalau kita menganggap kita adalah gelas yang telah diisi air, maka mana lagi celah untuk dipenuhi sedangkan kita dah penuh. Yang ada akan tumpah. Jadi kalau kita mahu belajar pada satu tempat, kita ibaratkan kita sedang kosong yang memerlukan dipenuhi dengan air-air ilmu. Begitu juga ketika Nabi Musa telah mahu untuk belajar dalam satu proses pembelajaran, dia kena lupakan dulu ilmu yang dia dah ada. Dia kena tinggalkan ego ilmu yang paling dia sukai ketika itu. Sebab proses pembelajaran yang baru, kena wadah yang baru. Kena bekas yang baru untuk memenuhi isi yang baru. Sehingga kita juga sama, ya, ketika kita mahu belajar pada satu bab yang baru, kita jangan tunjukkan keegoan kita dah pandai bab ni, kenapa mesti apa ni, tak. Sehingga bincang bila ada sesuatu yang kurang berkenan, kita bincang, insya-Allah akan ada jalan yang baik untuk kita bersama. Demikian sahaja pada malam ini, kita akan teruskan pada pertemuan akan datang bagaimana perjalanan Nabi Musa seterusnya dengan Nabi Khidir melakukan perjalanan proses menuntut ilmu dalam disebut perjanjian yang kedua selepas diingatkan jangan bertanya dan Nabi Musa pun angguk untuk tidak bertanya lagi. Adakah pertanyaan itu akan terus bertanya apakah perjalanan seterusnya, insya-Allah kita bersambung pada pertemuan akan datang. Demikian saya kembalikan kepada tuan moderator kita. Terima kasih Ustaz. Mungkin sebelum kita menutup majlis ini, ya, ada apa-apa soalan nak dikemukakan? Cik Izzat, ada soalan? Cik Rizwan ke? Tak ada, Zain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lama tak dengar ni Ustaz. Okey, sihat memang. Alhamdulillah Ustaz saya. Alhamdulillah. Okey Ustaz, saya ada nak bertanya sedikit. Bila Ustaz bawa yang malam ni tadabbur, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ni menunjukkan ilmu Allah ni memang luas lah. Jadi tidak terbatas oleh kita untuk kita fikirkan berapa luas ilmu yang Allah miliki. Okey, saya ada nak tanya macam mana dengan seseorang yang mungkin siapa-siapa kat sini pernah alami yang menurun. Macam mana ilmu menurun? Seseorang yang dia menurun. Maksud saya dia menurun menjadi orang lain.
mungkin moyang dia ke, dan dia menyampaikan sesuatu. Maksud saya seseorang yang diri dia tu menurun, ada orang lain masuk dalam badan dia tu. Jadi pada diri kita ni, saya pernah alami benda ni. Jadi maksud saya pernah berdepan dengan seseorang yang menurun ni. Cuma itikad kita macam mana, sebab bila menurun kadang-kadang dia akan sampaikan sesuatu yang baiklah bagi saya, sesuatu nasihat. Cuma ada sesuatu juga kadang-kadang dia sampaikan tu ada syarat dia. Jadi pada diri kita ni, kita nak anggap itu pun sesuatu yang ilmu yang memang kita tak tahu, ilmu Allah ke ataupun pada pandangan ustaz macam mana untuk itikad kita. Okey. Maknanya dia bercakap atas kesedaran dia ke atau bukan? Orang lain. Orang lain yang sedang bercakap di dalam jasad dia. Okey. Okey, maknanya macam dia dirasuk lah macam tu ya? Bukan? Saya nak tanya ustaz, dia bukan seperti dirasuk. Dirasuk ni saya faham. Dirasuk ni seperti jin, kan, dan suara pun berbeza. Tapi ini pun kira perubahan suara tu ada, tapi dia bukan dirasuk. Dia memang elok dalam badan seseorang tu, dan dia akan bagi tahu diri dia moyang ke atau seseorang yang lain ke yang daripada dulu, zaman dulu, yang mungkin dah kita tahu dah meninggal, dan dia cuba sampaikan sesuatu. Mungkin dari segi nasihat yang kita rasa kita boleh ambil daripada dia. Cuma kadang-kadang ada juga pantang larang yang dia cuba sampaikan. Jadi kita, bagi saya takut benda tu akan jatuh kepada itikad kita tu. Kita mempercayai dia lebih daripada kita, akidah kita tu yakin dengan Allah. Pada saya pula, saya nak tahu adakah benda ni memang satu ilmu juga, ilmu yang kita rasakan, ilmu yang memang terbatas untuk kita fikir. Okey. Okey, maknanya macam dia dapat satu panduan, dapat panduan. Lepas tu yang sampaikan itu secara live lah. Maknanya Live. macam tu. Bukan. Tapi orang yang masuk ke dalam badan tu kalau ikutkan dah meninggal. Dah meninggal. Okey. Dia wallahu alam, ya, saya pun bab-bab macam ni pun dia bab antara, sebab saya tak temui, tapi bila kita lihat macam orang yang mengubat kan, orang yang mengubat macam pengubatan Islam macam tu kan, ada perubahan-perubahan yang itu semacam kita rasuk tadi. Tapi kalau yang macam ni dikata dia bercakap, lepas tu dia mengisytiharkan dia adalah fulan gitu kan, mengikut pada kebiasaan, wallahu alam, untuk percaya pada dia adalah si fulan bin fulan tu, kita itu mengikut pada kaedah kita percaya tu tidaklah masing-masing. Tapi selagi kalau dia bercakap benda yang tidak ada menyimpang sedikit pun dengan hukum yang saat ini berlaku, bukan kalau dia cerita tentang perkara yang akan berlaku, yang apa musibah apa semua tu, itu percaya atau tidak itu bergantung pada kita. Tapi kalau dia bercerita tentang hal semasa yang sedang berlaku lalu tidak menyimpang dengan hukum hakam yang sedia ada yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul, contoh kamu kena solat nak sebab contoh macam tu kan, bab-bab yang memang berkenaan dengan hukum hakam yang sebenar, unzur ma qala wala tanzur man qala, boleh kita ambil apa yang disampaikan itu kan, cuma kita tak pandanglah ataupun tak perlu tahulah betul ke dia itu adalah ibu, adalah ayah, adalah nenek, adalah siapa. Kalau kata itu adalah betul sekali, betul adanya dan syariat membenarkan kalimah itu untuk kita amal sebagai satu ingatan pada kita, kita boleh ambil perkara itu untuk satu
panduan pada kita. Tapi kalau bab-bab itu berkenaan dengan perkara yang kemudian, perkara-perkara yang di luar daripada kaedah, itu bergantung kepada kita. Tapi kalau kalimah itu bergantung kepada khurafat, bergantung kepada itu memang kita kena berhati-hatilah dengan tipu daya. Kalau kata adakah itu tentang ilmu atau tidak, ataupun perkara itu berhubung tentang ilmu laduni juga. Ianya kalau seperti saya cakap tadi, kerana ilmu Allah ni kan luas kan, bagaimana cara proses untuk sampai kepada seorang itu, dia mengikut kaedah dan rezeki masing-masing. Selagi yang disampaikan itu tidak bertentangan, kita boleh ambil. Cuma untuk melihat asal usul siapa dia, adakah dia nenek moyang ke atuk moyang siapa tu, itu saya rasa tidak perlu untuk kita selidiki contohnya betul, sebab kita tak ada kuasa untuk memastikan betulkah dia adalah ruh daripada contohnya daripada nenek moyang kita, sebab perkara itu sangat terbatas pada kita untuk memahami dan melihat kebenaran yang dia adalah si fulan-fulan tadi. Selagi kalau saya tak pernah lagi lah berhadapan dengan dia bercakap, lepas tu bukan dia yang bercakap, orang lain contohnya kan. Dan selagi kalimah itu kalau betul lah adanya dengan syariat yang sebenar, kenapa tidak kita boleh dengar nasihat itu sebagai pedoman. Tapi kalau berhubung keluar daripada kaedah syariat yang sebenar pada hari ini, kita mungkin boleh fikirlah atau boleh berhati-hatilah untuk dengar ke tak ni. Kita boleh untuk ambil keputusan tidak sesegera yang mungkin. Mungkin seumpama itu keadaan. Sebab keadaan-keadaan ni, perkara-perkara gaib ni kan kita payah untuk cerita pada bab yang tidak kita mahir kan. Tapi itulah macam saya sebut tadi. Mungkin boleh berlaku selagi kalimah tu baik, kenapa tidak kita dengar dan kita boleh ambil. Kalau orang-orang dulu banyak bab-bab yang macam ni kan, cerita-cerita macam ni. Kalau kita cerita dengan atuk-atuk kita, sangat kaedah ataupun sangat peristiwa macam ni banyak berlaku. Tapi hari ni kita kena tengoklah apa kalimah ataupun apa cerita yang disampaikan. Mungkin itu yang boleh saya sebutkan pada kaedah-kaedah yang agak berbeza daripada biasa lah. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. InsyaAllah. Ada apa lagi soalan? Siapa lagi yang ingin mengajukan soalan? Ada soalan dan kita tutup majlis ini dengan bacaan doa oleh Ustaz Nasir. Okey, baik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa saudara mara kami, jiran, kawan dan adik-beradik kami, anak dan isteri-isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah pertemuan kami pada malam ini. Kau berkatilah ilmu yang kami pelajari. Kau berilah kami keizinan untuk beramal sehingga di penghujung hidup kami dalam keadaan taat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jauhi kami daripada mara bahaya, daripada kesakitan yang berterusan, daripada kesempitan hidup dan daripada wabak yang terus berlarutan. Kau angkatlah penyakit, Kau angkatlah wabak agar kami hidup seperti biasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan Kau sampaikan kami pada bulan Ramadan. Rabbana الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Jazakallah Ustaz. Duduk Minas.
ketemukan lagi pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.